Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan lihat kita kata semua dah setup dah semua. So, kita akan lihat macam mana kita nak proses yang seterusnya lah. So, proses yang seterusnya yang diperlukan adalah pertamanya kita boleh lihat dekat sini. Saya akan edarkan beberapa file lah. Antaranya adalah setup ni, file setup ni. So, dalam file setup ni kita ada dua benda lah, iaitu student intake dan juga program versus kita punya kursus versus kita punya cohort. Okay. So dalam student detail intake ni, kalau kita buka kat sini, so apa yang kita akan lihat kat sini adalah pelajar-pelajar yang masuk pada semester ni adalah masuk pada semester 2020 dengan ID dia. Kita akan set sebagai ID dia sebagai STD1. STD1 ni adalah kita kata dia punya student intake untuk cohort tersebut sebagai yang pertama. Okey. So dia punya semester intake tersebut, maksudnya kita ada 25 orang pelajar yang masuk pada semester September 2020 dan ini adalah dia punya pelajar tersebut. Okey. Bila kita ada new intake, so bila kata new intake, katakan September 2021, so kita akan up dia punya ID dia kepada STD2. Sebagai contoh, katakan ada intake yang baru pada semester September 2021. So kita akan duplicate lah, kita akan copy file tersebut. So kita akan rename kat sini dan kita akan letakkan dia punya STD ni sebagai STD2. Dan kita akan letaklah nama-nama pelajar tersebut mengikut format yang seperti ni. Okey. So yang ni tak boleh ubah. So yang ni kita akan letaklah nama pelajar dan juga dia punya nombor matrik dia. So nama-nama pelajar dekat sini ni, so saya pergi kat sini, nama-nama pelajar yang dekat sini ni, okey, tak boleh ada special character lah. Special character ni macam sebagai contoh, kalau kita ada simbol alias, simbol alias macam ni, ataupun simbol apostrophe, sebagai contoh macam ni, tak boleh ada nama-nama pelajar ni. Kalau ada, bila kita nak set up nanti akan timbul masalah. Okey, so tak boleh ada dekat situ. Okey. Jadi pastikanlah tidak ada sebarang special. So yang ni adalah file setup yang perlu dibuat bila ada intake pelajar nanti. Okey, so saya delete lah yang ni, saya delete, tak pakai, tak ada lagi. Okey, so kita ada yang ini saja. Okey, ini. Kemudian saya tak save. So kemudian kita ada untuk program EE111 kita ada khusus versus intake. So kita tahu pada semester September 2020 kita ada pelajar yang masuk iaitu pelajar cohort STD1 tadi tu, iaitu cohort September 2020. Okey. Dan ni adalah kursus-kursus yang diambil. So semua kursus ni adalah kursus ITEC. Okey. Dan ini adalah kursus-kursus yang ditawarkan untuk pelajar tersebut lah. Okey, so kita ada CTU dan juga kita ada satu lagi kursus IDA, IDA. IDA berapa saya tak ingat dah. So boleh tambah dekat sini lah nanti tambah dekat sini, tambah lagi satu row letak sebagai khusus IDA. So saya lihat dekat sini CQI kita ada IDA 102 102. So saya boleh tambah lah dekat sini, insert dekat sini. So SEM1 IDA 102 Okey, so tag kat sini. Ini sebagai apa yang ada dekat sini ni adalah kita perlu dapatkan lah setiap kursus ni dia punya CQI dia, CQI course level dan juga file OB ANAS. Okey, file OB ANAS. Kalau ada ni bila kata kita kata RP so sebab disebabkan PKP ni mungkin lecturer dia akan siapkan satu drive which is ketua ataupun unit OBE dia akan sediakan satu drive supaya semua penyelaras ataupun LIC khusus tersebut akan hantar maklumat-maklumat yang diperlukan, iaitu kita perlukan maklumat iaitu CQI dan juga OB ANAS punya file. Okey, so bila ada ni, so kita boleh letaklah dekat sini. Sudah maksudnya dah terima dah, kita dah cross check dah semua maklumat yang diberikan tu lengkap. So kita letaklah kat sini sebagai sudah. So ini kaedah lah, itu terpulang pada kebijaksanaan unit OB dekat
UiTM Samarahan sama ada macam mana dia nak buat, macam mana dia nak monitor setiap kursus. So ini yang saya buat lah. Kalau ada penambahbaikan ataupun nak follow ataupun nak tambah baik, boleh, tak ada masalah. Okey, tak semestinya ikut macam ni. Okey. So basically kita ada kursus-kursus yang kita akan monitor lah, atau which is kita akan dapatkan maklumat CQI dan juga OBNS, kecuali subjek HBU ni kita tak akan ambil lah, kita akan skip. So saya dah skip dekat sini, kita tidak akan buat. So yang lain semuanya kita dapatkan dia punya CQI dia dan juga file OBNS. So kalau saya lihat dekat sini, semua file ni dah diterima dah. So basically kita ada 2, so kita ada 5, 7 file. So kalau lihat dekat sini, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 dan juga IDA. Okay, 7. So semua lengkap lah file yang dah ada kat sini. So kita semak balik semua file ni. So dah ada. Okay, dan bila dah ada benda ni semua, so kita dah lengkap lah, baru kita boleh buat proses memuat naik maklumat OB ANAS ni, okay, ke dalam sistem dia. Okay, so saya cerita juga sedikit lagi, bila kita dah masuk semester yang seterusnya, which is March 2021, jadi kita akan lihatlah dekat sini kursus-kursus yang ditawarkan untuk pada semester yang kedua. So kalau kita lihat dekat sini, intake ni masuk semester yang pertama, dan kita ada intake yang sama juga, STD 1, which is September 2020. So kita akan nampak dia akan bergerak kepada semester yang kedua, kan. Kita abaikanlah pelajar-pelajar, mungkin ada seorang dua orang yang repeaters, tapi secara amnya kelompok intake ataupun cohort tersebut dia akan bergerak kepada semester yang kedua, kan. Dan seterusnya lah, bila kita ada September pula, September 2021 sebagai contoh, kita akan ambil lah kursus-kursus impact semester yang ketiga. Apa dia? Kita akan letak dekat sini, semester yang ketiga apa kursus dia. Kemudian kita akan dapatlah intake yang baru kat sini. So kita akan letak sebagai contoh macam ni. Katakan kita ada intake yang baru pula pada semester March, September 2021. Okay, so kita akan listkan lah subjek khusus semester yang ketiga. Kita akan listkan subjek apa dia. Okay, semester yang ketiga apa dia, kat sini kita akan letak kursus ITAB, so kat sini, so yang ni dia akan bergerak lah, yang ni dia akan bergerak duduk kat sini. Okay, so AD1 ni delete. Lepas tu kita akan dapat intake yang seterusnya. Kita ada STD ID. Okay, kita ada STD ID yang kedua yang akan masuk. Kita katakan September 2021 ada intake yang baru, iaitu intake September 2021, yang kita akan kategoriskan dia sebagai, ataupun kita akan jadikan dia sebagai group, ataupun kita wakilkan dia sebagai STD yang kedua. So dan kita STD 1 ni akan duduk pada semester yang ketiga. So benda ni yang kita akan buat every semester, kita akan semak lah. Okay, kita akan buat macam ni sehinggalah maksudnya cohort ni berterusan lah, cohort ni berterusan. Kita akan nampak ada rotation dia sampai semester yang keempat, yang kelima, complete semua. Okay, lengkap dia punya so kita akan nampak nanti kita kata cohort ni akan berubah-ubah. So nanti ada cohort 1 ni akan habis, seterusnya cohort 2 ni akan habis pula nanti. Okay, dan kita akan dapat cohort yang baru pula akan ambil pada semester yang pertama. So ni adalah proses-proses dia. So kita akan buat satu file, dan kita akan dapat worksheet ni, kita akan tambah je, So saya tunjuk contoh file yang dibuat oleh UiTM Pulau Pinang lah. Okay, so kita akan lihat untuk semester March 2021. March 2021 ni ada group intake lah. So ni nampak kursus-kursus kita ada berapa intake yang telah kita monitor dekat sini. So boleh lihat dah kita ada sampai intake kita ada STD 21 kat sini, STD 21. So kita ada intake STD 17 kat sini. Okay, so dia ada kod-kod dia ada yang berkaitan lah. Okay,
So boleh lihat khusus e-tag pada semester yang kita ada satu, kalau untuk yang ni dia ada program lama dengan program e-tag. So e-tag ni dia dah masuk semester yang kedua. So kita ada kod program, kita kata bukan e-tag lah, bukan e-tag dekat sini. Jadi dia masih menggunakan kod yang lama. So kat sini dia berbeza sikit lah dengan FKE Samarahan yang hanya fokus pada start dengan monitor dengan grup e-tag. Okay, so kat di FKE UiTM Pulau Pinang dia ada e-tag dan juga program lama kat sini. Okay, alright, so ni sebagai contoh lah. So ini kalau lihat kat sini kami dah start buat pada September 2017 lagi. Dah start mula buat pemantauan PO. Okay, tu sebagai contoh dia lah. Okay, dan boleh buat lah konsep yang sama juga, boleh apply. Okay, so dua file ni saya dah tunjukkan dah nanti. So kita akan lihat step yang seterusnya lah. Okay, apa yang perlu dibuat setelah dua benda ni dah buat dah. Okay, dan ni proses untuk kita dapatkan laporan dia. Okay.